Kalau dari segi bahasa adalah doa. Doa. Iaitu doa lah. Sebab dalam solat ni boleh katakan daripada awal sampai habis kita berdoa. So solat dari segi bahasa adalah doa. Kalau dari segi istilah, semua dan tu. Kalau dari segi istilah, sesuatu perkara yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iaitu definisi solat dari segi bahasa dan istilah. Okey, kita terus masuk ke tajuk. Sebelum ni kan tadi cik apa tadi? Pengurusi majlis tu. Fatin. Ya, Fatin kata kalau kita masih ada solat qada, solat yang kita buat tu sia-sia tak sia-sia, cumanya macam taklah solat tu masih sah, solat masih sah tapi macam tak inilah, macam kita ada hutang kan, tapi kita pergi bersedekah, hutang kita tu tak ada lah. Kita sedekah tapi hutang tetap hutang. Faham tak? Kita sedekah tu kita dapat pahala kan, tapi untuk tak semestinya kalau kita sedekah, hutang kita selesai tak? Masih tak selesai kan? Macam itulah kita belajar, kita solat sunat tapi kita tak qada. Okey. Untuk kita masuk ke tajuk boleh tak kita solat tak apa ke cakap Penang? Tak apa. Faham? Okey, contoh kita ada solat qada. Lepas tu macam mana nak mula? Okey, pertama berdasarkan hadis tasawuf dan fiqh, iaitu ada diskusi daripada Abu Hurairah. Dia kata sebaik-baik takarrub tu maksudnya mendekatkan diri seseorang hamba kepada Allah ialah dengan cara yang paling Allah suka, iaitu dengan melakukan perkara wajib. Okey, Allah sendiri cakap kita selalunya tahu kenapa kita selalu buat sunat. Kita buat perkara sunat sebab kita nak pahala lagi banyak, kita nak Allah lebih sayang kan. Tapi apa yang Allah kata, kalau nak dekat dengan Allah, buat perkara yang Allah suka. Apa perkara yang Allah suka? Allah suka kalau buat perkara yang Allah wajibkan. Iaitu kalau antara solat sunat dengan solat yang wajib, solat 5 waktu tu, solat mana yang paling Allah suka? Solat yang wajib lah. So Allah suka benda yang wajib. Tak kata solat sunat tu Allah tak suka. Tapi Allah lebih suka kalau kita buat benda wajib dulu. Okay. Maksudnya hal pertama yang Allah sukai adalah buat perkara wajib. Sunat merupakan di tangga yang kedua. So dalam solat sunat dengan solat qada dengan solat sunat mana yang wajib? Qada. Jadi itulah yang pertama kita kena dahulukan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Tasawuf Al-Hikam karangan Ibn Athaillah, beliau pernah menyebut tanda orang yang mengikuti nafsu, keinginan atau dorongan dari syaitan ialah dia bersegera melakukan perkara sunat dan malas atau meninggalkan perkara yang wajib. Faham tak? Okey, Ibn Athaillah ni ulama tasawuf jugalah kan. Dia cakap tanda kita ni mengikuti hawa nafsu kita apabila kita buat benda yang sunat dulu. Kita seronok nak melakukan perkara yang sunat dan meninggalkan perkara wajib. Contoh kan kita macam kita ada solat qada kan, tapi kita sibuk nak buat solat tahajud, kita sibuk nak buat solat solat yang baik tengah hari baik, duha semua kan. Padahal benda tu sunat. Itu kita kalau kita kata kita buat tu sebab nak Allah sayang, maknanya kita mengikut hawa nafsu. Padahal Allah lebih suka benda yang wajib. Kita ikut hawa nafsu kita pergi buat yang sunat. Itu tanda orang yang mengikuti hawa nafsu. Betul. Tu yang kedua. Ibn Athaillah kata tanda orang yang mengikuti hawa nafsu adalah dia suka buat benda sunat daripada benda yang wajib. Itu yang kedua. Okay. Kalau dari hukum fiqh pula, laju sangat ke? Okey.
Tak. Okay. Faham tak? Faham. Yang pertama, yang pertama sebab Allah suka perkara wajib. Yang kedua, dalam kitab hikam kata siapa yang melakukan perkara sunat sedangkan dia ada perkara wajib yang dia kena buat, dia adalah termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Okay. Sekarang ni kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga, kita masuk ke dalam hukum fiqh. Hukum fiqh, solat terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah solat ada'un. Ada'un tu maksudnya solat yang tunai. Yang kita duduk solat 5 waktu ni, solat tunai. Yang kedua adalah solat i'adah, iaitu solat ulangan. Yang pertama adalah solat tunai. Macam kita dengar azan, masih dalam waktu tu kita solat. Yang tu adalah solat tunai. Maksudnya solat pada waktu dia. Kalau kita solat usolli fardu subhi raka'atain ni, adaan lillahi ta'ala, kita sebut adaan. Maksudnya tunai kerana Allah Ta'ala sebab kita tak qada. Kalau qada kita akan sebut qadaan kan. Lepas tu yang kedua adalah solat i'adah. Solat i'adah adalah solat yang kita buat 2 kali. Contoh kita dah solat dah kali pertama. Lepas tu pasal apa? Lepas tu ada jemaah datang nak solat depan kita. Kita baru je lepas solat kan. Kita boleh je, sunat je kita nak ulang balik, kita pergi berjemaah dengan dia. Kita dapat pahala sunat. Tu solat i'adah. Yang ketiga adalah solat qada. Solat qada adalah solat bukan pada waktunya. Hukumnya wajib dilakukan. Okay. Samalah solat ada untuk wajib, solat i'adah sunat, solat qada wajib. Allah. Okay. Solat qada pula terbahagi kepada 2. Tadi kan ada solat terbahagi kepada 3. Solat ada'un, solat tunai, solat i'adah, solat ulangan maksudnya. Dan ketiga solat qada. Okay. Lepas solat qada pula terbahagi menjadi 2. Qada kerana uzur dan qada kerana tanpa uzur. Okay, kalau qada kerana uzur ni, dia ada 2. Sama ada kita tertidur ataupun kita terlupa. Itu je qada kerana uzur ni. Dan qada tanpa uzur pula adalah kita meninggalkan secara sengaja. Maksudnya macam sekarang ni kalau kita ni belum sekolah agama kan kadang kita tinggal je kan solat kan. Sebab kita ingat orang belajar agama je kena solat. Tak, semua je muslimat semua kena solat. Okay. Maknanya yang uzur tu satu ni je, 2 je. So terlupa ataupun tertidur. Contoh kan kita solat subuh kan pagi kan. Kita tidur, kita tak sedar kan. Kita tidur, bangun-bangun pukul 8. Kita berdosa tak sebab tak solat subuh? Maksudnya tak berdosa. Kita tak berdosa sebab apa? Kita tertidur. Lainlah kita terbangun waktu azan tu. Tapi kita pergi tidur balik. Tu sengaja tinggal sebab kita dah bangun. Kita dah bangun tapi kita tak maulah solat, kita tidur lagi. Yang tu bukan maksud tertidur. Kata tidur ni memang kita tak sedar langsung. Okay. Lepas tu solat tanpa uzur adalah selain daripada lupa dan tertidur. Okay. Sebab apa solat waktu tertidur tu tak dikira, kita tak anggap sebagai dosa sebab apabila tertidur seseorang hingga dia tidak solat atau terlupa, maka solatlah qada ketika dia ingat. Tu kata Nabi lah. Nabi kata, siapa yang tertidur dan dia atau terlupa, dia harus qada ketika dia ingat. Contoh kan kita tak solat hari ni. Minggu depan baru kita ingat. Tak semestinya hari ni ingat kita kena qada, esok ingat kita tak kena qada. Tapi kalau kita teringat waktu bila pun, kita kena qada lah. Mana yang kita teringat tu. Okay, apa kata Nabi tadi tu menjadi wajib dilalah oleh mazhab Syafi'i bahawa wajib qada. Sebab dia mengikut pada kias. Kias apa? Tak. Okay. Kalau apa? Ni yang tadi kan qada dengan uzur tu kan. Uzur tertidur atau terlupa, kita wajib qada.
Tapi apabila kita teringat, kita tak okey, yang pertama qada kerana uzur ni, boleh tak kita buat solat sunat kalau kita qada kerana uzur? Maksudnya kita boleh tak kita buat solat sunat kalau kita terlupa ataupun tertidur. Contoh kan hari ni kita tak bangun subuh kan. Lepas tu kita bangun, kita terus solat duha dulu. Boleh tak kalau kita solat duha tu? Solat kita tu dikira macam mana? Kita boleh solat duha dulu ke kita kena solat qada dulu? Kalau ingat, baru je lah. Okey. Kalau solat yang kita lupa atau tertidur ni, kita buat solat sunat dulu. Maksudnya qada tu tak wajib disegerakan. Kita boleh buat solat duha dulu, lepas tu baru kita buat solat qada, tu boleh. Kalau dengan uzur. Tapi kalau yang jadi masalah ni sebab orang yang qada tanpa uzur ni. Qada tanpa uzur ni dia boleh tak nak buat yang dia sengaja tinggal, boleh tak dia nak buat solat sunat dulu? Jawapan dia kan dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena qada solat dulu. Kalau bahkan dalam mazhab Syafi'i ni diharamkan untuk solat dulu. Sebab dia ambil kes al-awlawi daripada tertidur dan terlupa saja wajib diqada, apatah lagi sengaja meninggalkan. Jadi meninggalkan ni lebih berat lah. So, dia tak boleh buat solat sunat dulu. Tapi contoh kan, semua solat sunat ke yang tak boleh ke? Semua solat sunat ke tak boleh? Ada solat sunat yang dibolehkan. Itu solat sunat, contoh solat sunat yang jarang-jarang berlaku, dia setahun sekali je kan, macam solat gerhana ke, solat Aidilfitri, solat tarawih. Itu kita boleh lah buat walaupun kita ada solat qada yang sengaja kita tinggal tu kan. Kita boleh buat solat tarawih, kita boleh buat solat Aidilfitri semua tu. Sebab yang tu solat yang jarang-jarang ada. Tapi kalau solat duha, solat tahajud kan, lebih baik kita solat qada dulu daripada kita nak sibuk-sibukkan diri dengan perkara sunat. Macam tu lah. Ada lagi tak yang macam tak faham? Tapi tapi ada pendapat, itu pendapat pertama. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang diharamkan, memang tak boleh. Tapi kalau dalam ada pendapat kedua dibolehkan. Pendapat kedua dibolehkan selagi mana kita tak ambil mudah untuk tak mengqadakan solat yang tadi, yang tanpa uzur tu. Maksudnya kita boleh nak solat duha, kita boleh nak solat tahajud, tapi jangan sampai kita tak solat langsung solat qada tu. Itu pendapat kedua. Okay, ala kulihan memang wajib qada semua solat yang kita tinggal. Itulah. Ada lagi tak faham? Okey, ada orang kata tambahan kan, dia nak bertaubat. So dia nak bertaubat, dia biasalah kita yang baru-baru nak bertaubat ni, kita lebih suka buat perkara sunat. Sebab perkara sunat ni kan mudah. Contoh macam solat duha pun 2 rakaat je kan. So lebih suka buatlah solat duha tu kali-kali kan, sebab nak bertaubat. Okay, kalau betul kita nak bertaubat, dalam solat qada tu dah ada unsur kita bertaubat. Kalau contoh kan, orang kata, lepas tu aku nak solat taubat macam mana? Aku banyak dosa, takkan aku tak mau solat taubat kan? Kan solat taubat ni macam untuk bertaubat lah kan. Macam mana aku nak solat taubat? Kalau betul dia nak solat taubat, lebih baik dia solat qada. Sebab dalam qada tu dah ada unsur taubat dalam diri. Sebab apa? Kita bertaubat dah daripada dosa lalu, kita solat qada. Kalau betul dia tu memang betul-betul nak bertaubat, dia dahulukan solat qada daripada solat taubat. Kalau betul niat dia nak bertaubat. Kalau dia buat juga taubat, dia tak buat qada, tu bermakna dia termasuk golongan yang mengikut hawa nafsu. Macam mana kalau kita nak qada? So ada soalan, macam mana kita nak qada solat sedangkan kita tak ingat jumlah solat kita? Kan contoh kita waktu muda-muda dulu kita tak solat kan. Lepas tu dah tua dah baru kita nak ingat kan. So kita guna cara kasar. Kita kira menggunakan perkiraan yang kasar lah. Contohlah 2 tahun kan. Contoh 2 tahun kita tak solat.
Ya lah dalam 20. Sehari 5 kali. 5 kali kali 30 sebulan. Sebulan kali 12 setahun. Setahun kali 2. Macam tu lah. Kita buat perkiraan kasar. Biar kita rasa lebih daripada kita rasa kurang. Tapi Allah akan bagi rasa kalau kita memang betul-betul solat kan. Kita tak tahu kita ni dah solat berapa. Tapi nanti Allah sendiri yang akan bagi rasa bagi kita ni rasa solat tu dah cukup. Kita dah cukup qada. Allahu'alam. Ada pertanyaan tak? Okay, soalan saya. Saya pernah dengar dari seorang ustaz ni, dia cakap macam ni. Kalau contoh kalau kita terbangun subuh dalam jam, tak kira jam berapa sekalipun, kita boleh je solat sunat sebelum subuh. Okay, contoh macam subuh, kita terbangun lambat kan. Dia kata paling-paling pukul 11 macam gitu, still lagi boleh solat sunat sebelum subuh. Kalau kita terbangun lambat dalam jam tu. Apa pendapat Ustazah? Sebelum subuh ke selepas subuh? Sebelum subuh. Maksudnya dia bangun kan ada solat sunat rawatib yang sebelum subuh dengan selepas kan. Dia kata boleh je kita tunaikan solat sebelum subuh tu. Baru solat subuh. Solat sunat. Lah, solat rawatib tu. Oh, kalau kita dah terbiasa, maksudnya kita setiap hari memang kewajipan kita tu sebelum solat subuh kita akan solat fajar tu kan. Solat tu dah jadi kewajipan kita, dah jadi rutin kita kan. Kita boleh lah solat sebab itu dia jadi kewajipan kita. Tapi kalau bukan, kita ni macam tinggal-tinggal, ada masa kita buat, ada masa tak payah buat dah lah. Sebab dah bukan masa dia. Okay. Saja tak tanya. Yang tu boleh untuk yang ni je, yang dah terbiasa. Okay. Terima kasih. Okay. Ada soalan lagi? Satu lagi soalan. Boleh ke orang yang sakit teruk untuk solat jamak? Dia sakit teruk lah. Dia macam teruk dia tu macam mana tu? Mungkin sakit yang tak boleh bangun. Macam dia tak larat nak bangun macam itulah. Jadi dia macam setengah orang macam sekarang COVID. Macam sekarang COVID. Kalau COVID ni kan kalau macam hari tu adik saya tiba-tiba je waktu maghrib dia jadi stroke. Dia macam tak boleh nak gerak tangan, kaki, seluruh tubuh dia tak boleh gerak dan dia sesak nafas. Jadi keesokan hari tu pun dia still tak solat lagi daripada maghrib, isyak macam tu, tapi dia nak jamak kan, boleh ke? Hingga ke subuh tu baru jamak ni ada dua tempat je yang boleh jamak. Ada dua tempat je yang boleh jamak. Satu Zuhur dengan Asar, kedua Maghrib dengan Isyak. Kan nak jamak semua tak boleh lah. Semua boleh jamak antara dua ni je. Okay, jamak pula terbagi pada dua juga. Jamak takhir dengan jamak takdim. Okay, contoh kan dia tahu dia memang satu malam sepanjang malam tu dia sakit. Sepanjang malam tu dia sakit sebab dia masuk ICU. Lepas tu esok dia tak larat lagi. Lepas tu dekat Zohor macam itu baru dia okey lah. Baru dia duduk ward biasa. Macam tu. So dia salat jamak tu. Macam mana? Kalau biasa kan, kalau yang biasa, contoh kan waktu Zuhur tu dia sakit, waktu Asar tu dia sihat. Dia boleh, jawapan yang pertama boleh nak jamak kalau kita sakit teruk. Tapi jamak dia kena antara dua tempat tu lah. Zuhur dengan Isyak. Zuhur dengan Asar ataupun Isyak dengan Maghrib. Tapi kalau dia memang dah tak boleh sangat, tak pukul kan. Kalau nak qada kan. Tapi macam ni lah contoh kan. Macam tadi kan. Dia sakit waktu Maghrib. Tapi waktu Isyak tu dia ada mampu sikit, ada kudrat sikit. Dia boleh buat jamak takhir. Jamak waktu Maghrib dengan Isyak. Ataupun contoh kedua dia boleh jamak waktu Zuhur dengan Asar. Ikutlah waktu mana yang dia rasa dia sihat sikit. Tapi untuk waktu tu je yang boleh jamak. Kalau dia memang dah tak mampu sangat, dia boleh lah
ni. Kalau tak mampu kan memang dia sebenarnya sini dalam Islam kan kalau tak mampu dengan duduk tak mampu berdiri kita duduk. Tak mampu duduk kita apa? Kita apa? kita duduk kita baring. Kalau tak mampu duduk kita baring. Dan kalau kita mampu baring sangat kita guna isyarat mata. Kan? Kalau tak boleh juga isyarat mata kita guna hati. Jadi kan macam tak ada alasan untuk kita ni tinggalkan solat. Allah bagi ringan je. Kalau dia tak boleh bangun kita guna hati je. Kita guna mata je, isyarat mata je. Macam tu. Kalau dia memang tak boleh bangun. Tapi dia tak ada alasan untuk tinggalkan solat sebenarnya. Tapi kan dia memang sebab yang tak mampu adalah orang yang mati je. Sebab dia tak boleh guna hati. Guna hati pun dia tak boleh solat. So yang tu yang betul-betul orang tak mampu. Selagi kita hidup tu kita masih mampu. Walaupun tak guna kaki, tak guna tangan, kita boleh guna hati ataupun guna mata ataupun guna hati. Macam tu. Kalau untuk solat jamak, kita antara dua tu lah. Soalan antara dua tu. Antara maghrib dengan, boleh gabung. Maghrib dengan isyak, nak solat tu maghrib jadi jamak takdim. Ataupun waktu isyak jamak takhir. Ataupun solat tu zuhur atau gabung waktu zuhur dengan asar. Kalau zuhur takdim, asar takhir. Oh, makna macam tu. Kiranya dia tak boleh pendekkan kan jamak tu. Dia kena 4 rakaat jugalah kiranya macam gitu. Jamaknya maksud dia gabung. Dia gabung waktu solat. Oh, gabung sajalah. Kalau jamak qasar kan, baru pendekkan. Kalau jamak dia, kalau qasar dia solat 2 je rakaat. Tapi kalau jamak qasar dia solat 2. Dia solat apa? Dia gabungkan solat dan dia solat 2 rakaat je. Okey, kalau contoh, kalau yang kita tahu, basicnya yang kita tahu, kalau nak solat kena ambil air wuduk. Macam dia duduk kat ICU, tak ada nurse yang akan tolong dia untuk ambil wuduk sebab dia tak mampu nak bercakap. Jadi dia boleh terus solat ke atau macam mana? Memang tak ada orang teman ke? Tak boleh sebab sekarang ni COVID, memang tak dibenarkan untuk siapa-siapa masuk kecuali nurse. Jadi dia tak boleh nak bercakap. Dia hanya boleh gerakkan mata dia tu. Macam mana? Kita kena suruh apa? Kita sebagai parents kan, kita kena pesan kat nurse tu. Waktu solat tolong ambilkan dia, tolong wudukkan dia. Kita kena pesan lah sebab dia kata tak mampu bercakap dah kan. So, kita tak solat nak ambil wuduk pun tak perlu pun kita kena pergi ni. Kita boleh guna spray kan, spray. Ni guna spray nanti dia bagi bahasa macam tu je. Kita sebagai parents lah kena bagi termaklum kat nurse. Sebab dia dah tak mampu kan. Itu. Allah. Terima kasih. Sama.